Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama saya Ustaz Syahriman bin Abdul Rahman, Pengtua Maktab Rendah Sains Semara Sungai Besar, dalam Bicara Ramadan tahta maudu' persediaan menjelang Ramadan Al-Mubarak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang panjang. Kita diberikan peluang dipertemukan lagi dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh kerahmatan, bulan keampunan, dan bulan yang dirindui oleh seluruh umat Islam, yaitu Ramadan Al-Mubarak, di mana pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menyempurnakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang dimaksudkan dengan puasa itu yaitu menahan diri daripada makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Di samping itu, di samping kita menunaikan ibadat puasa, kita berpeluang untuk meningkatkan amal ibadat bagi meraihkan pahala yang berlipat ganda berbeza dari bulan-bulan yang lain. Antara amal ibadat yang perlu kita lakukan di bulan yang mulia ini adalah: yang pertama, menambahkan amal ibadat, iaitu memperbanyakkan sembahyang sunat, memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, bersembahyang fardu berjamaah di masjid, dan berqiyamul lail serta lain-lainnya. Yang kedua, mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadat puasa, seperti hukum-hukum puasa dan adab-adabnya. Antaranya, adab yang tersebut adalah seperti menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa, seperti menjaga pandangan, menjaga pendengaran, percakapan, perbuatan daripada perkara-perkara yang diharamkan dan juga perkara yang sia-sia. Begitu juga menahan perut daripada makan makanan dan juga minuman yang subhah, apatah lagi yang haram, terutamanya ketika berbuka puasa dan ketika kita bersahur. Yang ketiga, memperbanyakkan amal kebajikan, bersedekah dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling suka bersedekah dan dermawan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling dermawan, dan baginda telah dermawan pada bulan Ramadan di saat baginda bertemu dengan Jibril. Jibril alaihissalam menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Kedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti melebihi angin yang berhembus. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan latihan bagi mengawal hawa nafsu, seperti nafsu amarah, iaitu nafsu yang cenderung kepada perkara mungkar dan perkara kejahatan. Nafsu syahwat, nafsu makan dan seumpamanya. Memang tidak dapat dinafikan bahawa apabila dalam keadaan lapar ataupun perut kosong, nafsu makan kita akan semakin meningkat. Perkara ini, jika tidak dikawal, boleh menyebabkan kita lalai dan leka dalam membeli dan menyediakan juadah untuk berbuka puasa atau bersungkai, sehingga berlakunya pembaziran. Ingatlah, sebagai umat Islam, tujuan kita berpuasa di samping menunaikan tuntutan agama, puasa juga adalah sebagai benteng daripada melakukan perkara mungkar, dan ia adalah merupakan latihan rohani dan juga jasmani.
Oleh itu, tunaikanlah ibadat puasa berpandukan ajaran Islam yang sebenar. Janganlah kita berpuasa dengan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi buatlah amal kebajikan, amal kebaikan atau ibadat sunat yang lain. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya dan puasanya melainkan lapar. Dan berapa banyak orang yang bangun beribadah pada malam hari tidak ada baginya dari bangun malamnya kecuali berjaga malam. Dalam kita menunaikan ibadat puasa, antara perkara penting yang perlu kita jaga adalah kesihatan tubuh badan. Ini kerana dengan tubuh badan yang sihat akan memudahkan kita menjalani ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang lain dengan baik dan lancar. Khusyuk dan tawaduk seperti sembahyang sunat, tarawih, qiyamul lail, beriktikaf, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Antara perkara-perkara kesihatan yang perlu diambil berat semasa di bulan Ramadan ialah yang pertama, memilih dan menyediakan makanan daripada sumber yang halal dan juga bersih. Yang kedua, mengamalkan makanan yang seimbang dan bersederhana, memperbanyakkan minum air dan disunatkan bersahur bagi mendapatkan keberkatan dan tenaga di siang hari. Yang ketiga, berpuasa merupakan satu latihan amat berfaedah seperti latihan mengatasi tabiat merokok, dan perokok-perokok boleh mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berazam berhenti merokok. Agama kita melarang keras umatnya dari melakukan apa jua perkara yang boleh membinasakan diri, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berbelanjakanlah harta yang ada pada diri kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri kamu sendiri di dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kamu kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang satu Ramadan ini, marilah kita sama-sama membuat persiapan dengan sebaik-baiknya, sama ada dari segi rohani maupun jasmani. Ambillah peluang dengan melihat ganjaran amal ibadah dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Silah ruang dan masa yang ada pada bulan Ramadan ini dengan melakukan perkara-perkara kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang beberapa hari lagi sahaja. Mudah-mudahan dengan tibanya Ramadan pada tahun ini, kita akan dapat melaksanakan dan melipat kali gandakan amal ibadah dengan sempurna dan diterima serta mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami sudah tentu akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan kami sudah tentu akan mengurniakan mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.